Ya, salam bertemu kembali setelah dita langsung seketika tadi terputus secara tiba-tiba. Kita sambung kembali. Baik, mohon maaf atas gangguan siaran seketika tadi. Saya teruskan sambung buat siaran liputan di perkarangan pejabat urusan Grab yang terletak di Petaling Jaya pada hari ini atas satu perkongsian, iaitu berhimpunnya para rider pada hari ini di lokasi ini bagi tujuan menyampaikan ketidakpuashatian mereka terhadap sistem yang baru diperkenalkan oleh syarikat Grab di bahagian GrabFood. Mereka, para rider, menyuarakan berkenaan dengan kadar tambang yang tidak berbaloi, kadar upah yang tidak berbaloi apabila menjunam daripada RM5 ke RM4 kadar tambang basic. Okey, saya kelihatan Encik Hakim Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia juga ada pada hari ini, dan saya jangkakan lain-lain persatuan juga ada di sini. Tadi saya mendapat temu bahasa ketika dengan persatuan daripada negeri Melaka juga hadir. Maknanya bukan hanya sekadar mereka yang datang dari Lembah Kelang, tapi juga datang dari luar kawasan Lembah Kelang. Dan keadaan terkini, rider-rider terus datang bertali arus masuk ke perkarangan di tempat letak kereta yang disediakan khas untuk para rider meletakkan kenderaan motor mereka di sini supaya tidak mengganggu keadaan lalu lintas. Ini yang saya dapat paparkan, dan anggota keselamatan di sana ada ramai untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang mungkin berlaku, termasuk yang mengawal lalu lintas pada ketika ini. Di bahagian pejabat Grab pula, pada waktu ini ditutup kepada semua urusan. Tidak dibenarkan siapa-siapa masuk ke pejabat Grab, ditutup sepenuhnya. Dan saya percaya ini ada kaitan dengan himpunan pada hari ini. Kalau kita imbau kembali 5 hari bulan 8 2022 yang lalu, perhimpunan yang sebegini juga diadakan di lokasi ini. Okey, kita mengalami gangguan internet sini. Bukan saya seorang saja, rata-rata lagi kawan-kawan kita yang menghadapi gangguan internet. Saya kira mungkin ada perbincangan di antara di antara wakil persatuan. Yang saya perhatikan di sana adalah Encik Hakim dan kawannya. Encik Hakim adalah merupakan timbalan Presiden kepada Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, penghantar yang seringkali turun padang ataupun lebih tepat menjuarai isu-isu berkenaan dengan rider, kebajikan rider dan lain-lain. Ada pelbagai media utama negara juga ada, media arus perdana juga ada, dan media-media online yang lainnya juga ada di sini. Dan saya akan cuba untuk dapatkan untuk temu bual rakan-rakan kita. Baik, ini adalah sebahagian kawan-kawan kita yang hari ini bersidai di atas pagar GrabFood. Selalunya mereka bersidai di bendor, di kedai-kedai, tapi hari ini mereka bersidai di pejabat perkarangan Grab. Mungkin satu isyarat secara kebetulan agar mereka tidak disidai selepas ini. Saya dipahamkan antara organisasi yang datang, MTUC juga dipahamkan akan hadir pada hari ini. Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia itu sendiri dan Persatuan Penghantar Melaka, serta pelbagai persatuan lagi yang hadir pada ini membawa ahli-ahli mereka untuk tampil bersama-sama bagi memperjuangkan kebajikan mereka yang dirasakan sebagai tertindas pada waktu ini. Baik, menyorot kembali pada siri himpunan yang berlaku pada 5 hari bulan 8 2022 yang lalu. Selepas sahaja pertemuan berlaku di perkarangan ini, kemudian ada tindakan susulan daripada persatuan dan seterusnya diambil peduli oleh Menteri Pengangkutan pada ketika itu, Datuk Seri Wee Ka Siong, yang menjemput persatuan dan juga wakil penghantar untuk bertemu di pejabatnya di Kementerian Pengangkutan di Putrajaya. Baik, antara yang saya boleh kongsikan kenapa mereka di sini berhimpun adalah kerana ketetapan
RM5 basic diturunkan menjadi RM4. Itu yang menyebabkan ketidakpuashatian para rider yang berkampung pada hari ini. Yang saya jangkakan sudah pun mencapai 200 orang. Saya jangkakan, mungkin lebih. Okey, walau bagaimanapun tadi seketika tadi ada beberapa orang rider menunjukkan kepada saya mereka memperolehi kadar upah hanya RM1 untuk satu perjalanan 6 km. RM1 dan bonus RM2.50, maknanya menjadi RM3.50, tak sampai pun RM4. Jadi ini yang dipertikaikan oleh mereka. Kenapa sistem ini menjadi satu tekanan kepada mereka. Dijangkakan pukul 4 petang akan kemuncak perhimpunan ini, di mana mungkin wakil rider dan juga wakil persatuan akan menyerahkan sesuatu kepada pihak mentadbiran Grab. InsyaAllah saya akan cuba dapatkan nanti pandangan-pandangan daripada kawan-kawan kita yang berada di sini. Untuk pada waktu ini, pejabat Grab di sana ditutup kepada semua daripada menghampiri kawasan mereka. Hanya dibenarkan berada di lokasi kawasan meletak kereta di sini. Okey, buat sahabat-sahabat yang baru menonton siaran di Hailing FM, saya bawakan pada hari ini dari perkarangan pejabat Grab di Petaling Jaya, sempena dengan satu hantaran yang berlaku di media sosial, khasnya WhatsApp dan Facebook, yang menyeru para rider berkumpul di pejabat Grab ini. Keadaan cuaca di atas sana nampak gelap. Okey, nampak gelap dan ianya mengulangi siri pertemuan pada 5/28/22 yang lalu. Saya masih ingat waktu itu kebasahan para rider di sini. Dan harap-harap pada kali ini tidak seperti mana keadaan cuaca pada 5/8/22 yang lalu. Okey, ini adalah pemandangan di sini, di mana kawasan ini dikawal rapi oleh anggota keselamatan yang mungkin datang dari IPD Petaling Jaya bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Namun begitu, keadaan di sini tenang, pada saya cukup tenang apabila rider hanya santai-santai berkumpul di sini sambil bertukar-tukar fikiran sesama mereka. Anda lihat di sana, motosikal juga diletakkan dalam keadaan yang tersusun rapi. Jadi insyaAllah saya percaya pada hari ini satu keputusan ataupun satu tindakan yang mungkin boleh berlaku, iaitu penyerahan daripada wakil penghantar kepada wakil pejabat Grab untuk menerima mungkin memorandum daripada mereka. Baik, ini sahabat saya Amy. Amy pun ada. Amy datang daripada mana, Amy? Dari Serdang. Okey. Baik kawan-kawan, kita akan temu bual Amy seketika nanti, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Namun begitu, kepada kawan-kawan kita yang nak datang di tempat ini, pastikan ikut arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, khasnya anggota polis, supaya keadaan menjadi terkawal di sini dan tidak mahu ada sebarang apa yang berlaku tidak baik. Terhenti seketika, saya dengar jeritan daripada para rider di sana. Kita cuba dapatkan. Itu jangan. Kalau itu jangan cari member. Sabar. Hitam dah marah dah.
Anda dengar laungan daripada rider, minyak hitam pun dah mahal. Memang kos cukup meningkat tapi gaji yang menurun. Ini yang menjadi ketidakpuas hatian para rider sehingga menyebabkan mereka datang ke pejabat urusan Grab ini. Kawal sedia keseluruhan ekosistem ekonomi gig, e-hailing dan e-hailing. Betul. Okey, yang mana janjinya akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Satu semasa bajet 2024. Tapi tak ada. Tak ada. Tak ada ke belum bincang ni? Tidak ada. Tidak diumumkan. Dia senyap terus. Jadi inilah yang mengecewakan rakan-rakan penghantar. Sebab kalau ikut ekosistem ekonomi e-hailing, Sabar. dia bukan hanya kepada rider saja. Dia adalah kerajaan sendiri, syarikat itu sendiri, pengguna dengan rider-rider ni. Betul. Jadi kita nak satu undang-undang yang meliputi kepada keseluruhan ekosistem, yang memberi keadilan dan kebajikan kepada rider-rider. Kalau ini isu besarnya isu fair. Kalau kita cakap pasal isu fair ini, dia adalah merupakan jaminan pendapatan orang ni. Betul. Sebab itu kita di Peringkat Penghantar, kita desak kerajaan supaya tetapkan satu pelan harga lantai. Betul. Dan bila ada pelan harga lantai tersebut, tidak ada kejatuhan kadar upah bayaran lagi. Betul. Dan menjamin pendapatan mereka ini. Kalau syarikat nak bersaing, itu yang benarnya syarikat kena bersaing melalui insentif-insentif pada rider. Betul. Bukan turunkan fare. Betul tak? Harga minyak hitam mahal, betul. Gaji je rendah. Jadi kita nak sebenarnya kat sini Kementerian Pengangkutan di bawah pimpinan Menteri YB Anthony Locke kena ambil tindakan segera. Ya, YB Anthony Locke. Sebab kita ni pihak link dah dikawal selia oleh APAD. Jadi mana suara APAD dekat sini? Betul. Kim, Ada respon daripada menteri tak bang? So far belum ada lagi. Kim, Suruhanjaya Gig Ekonomi Malaysia kenapa tak jadi? Agak-agak komen sikit. Saya tak dapat nak pastikan kenapa benda itu tak jadi. Sebab kalau nak diikutkan pada 17 hari bulan 7 2023, kita dah buat satu forum nasional kerangka kedai ekonomi gig di PWTC. Dan masa itulah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Satu umumkan yang akan diumumkan penubuhan Suruhanjaya ini pada sidang bajet oleh Perdana Menteri kita. Lepas PRN senyap. Ada orang tanya bagi Faris cakap siapa Faris? Siapa Faris? Siapa Faris? Siapa Faris cakap? Faris siapa? Boleh terangkan tak, Kim? Segim tu sebenarnya untuk apa kepada yang belum tahu? Okey, Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ini adalah untuk pihak kerajaan struktur balik dan mengawal sedia keseluruhan ekosistem ekonomi gig, e-hailing dan p-hailing. Okey. Jadi kita harap mungkin kerajaan dapat pertimbangkan balik Suruhanjaya ini untuk ditubuhkan semula. Betul. So apa matlamat himpunan kita pada satu hari ni Pak? Boleh komen sikit tak? Apa yang nak dicapai sebenarnya? Disebabkan tiada lagi pelan harga lantai oleh rider-rider ni. Jadi rakan-rakan kita yang GrabFood Malaysia ni amat berharap agar best fare yang lama tu dikembalikan semula. Betul. Kita nak itu. Sebab kita tak percaya dah dengan insentif dengan polis ni, kita tak percaya dah. Tak percaya. Kita tak percaya. Itu semua gula-gula kepada rider-rider ni. Jangan gula-gula rider lah, Grab. Kau gini-gini ya rider. Jangan kencing rider. Kena ban ni. Tapi kalau punya babi pikir Lebih sopan. Assalamualaikum. kekal melawan kekal melawan Lawan tetap lawan. sama saya dah tukar Coffee Bean. Baik, itu dia tadi jeritan daripada para rider yang ingin meminta pihak Grab kembali kepada sistem lama pengagihan kadar upah. Mereka tidak mahu seperti mana yang ada pada hari ini. Bonus hanya sekadar gula-gula kata mereka. Itu dia yang kita boleh kongsikan sedikit sebanyak. Kita akan cuba dapatkan lagi pandangan-pandangan daripada rider-rider lain yang
kebanyakannya adalah daripada jenama yang bertugas sebagai rider e-hailing dari jenama GrabFood. Okey, kalau perhatikan ada je mereka yang lain-lain memberi sokongan. Seperti rider Lala pun ada di sini, rider Shopee Food pun ada di sini. Tapi itulah dia hari ini berlaku di pejabat Grab Petaling Jaya, di mana pejabat Grab hari ini ditutup kepada semua urusan. Dan kepada para rider yang masih lagi mungkin nak masuk ke kawasan ini, pastikan ikut arahan pihak berkuasa yang mana ada tempat khas disediakan untuk anda meletakkan motosikal. Tidak boleh berada di jalan raya kerana ia mengganggu lalu lintas. Saya cuba mencari mungkin kawan kita yang boleh berkongsi mungkin pengalaman mereka. Ini mungkin kawan-kawan ada di sini. Jika para rider yang sedang menonton ketika ini tidak dapat hadir, maka doakan mereka, beri sokongan kepada mereka seboleh-bolehnya. Janganlah condemn usaha mereka. Okey, kalau tidak suka pun cukup hanya sekadar berdiam diri. Beri sokongan kepada mereka yang berada di sini kerana ianya akan memberikan sesuatu juga kepada anda yang tidak menyokong. Okey. Ini para rider yang terus datang bertali arus, tidak putus-putus masuk ke perkarangan yang disediakan. Dan pada ketika ini saya menjagakan sudah pun 300 motosikal berada di sini, yang kebanyakannya adalah berwarna hijau. Mereka datang bukan hanya di sekitar Petaling Jaya, ada yang tadi datang daripada Ampang, Gombak, Kelang, Port Kelang, Rawang juga ada, dan paling jauh saya ketemui tadi adalah daripada Melaka. Tahniah kepada yang terus berusaha untuk menjaga kebajikan mereka. Kencing! Tahun lepas siapa yang kencing? PMX! Kencing! Betul! Benda berulang bang, benda berulang. Okey, benda berulang Daripada mana, Dik? Saya daripada PJ. PJ, daripada PJ. Okey, hari ini boleh ceritakan sikit apa yang anda nampak pada hari ini? Hari ini saya nampak memang 100% semua tak berpuas hati dengan sistem baru ni. Sebab benda ni tak ada perbincangan, secara mengejut dia turun. Turun basic upah. Harga lantai tu. Okey, harga lantai. Jadi apa yang berapa yang sebenarnya diinginkan oleh rider? Kita orang kalau boleh nak kenaikan, tapi kalau tak dapat kenaikan biar maintain. Jangan dikacaukan harga lantai tu. Baik, sebagaimana kita tahu kan, Perdana Menteri telah pun memanggil 24 syarikat e-hailing tempoh hari. Jadi anda harap selepas ini mungkin ada permintaan? Okey, permintaan cuma naikkan balik sistem. Okey. Tak perlu insentif pun tak perlu. Okey. Janji harga lantai tu ditetapkan. Senang kata sebelum ni kita pernah buat. Baik. Ada kat atas. Okey. Supaya benda ni terkawal. Berhubung dengan bonus insentif tu, tadi saya dengar ada rata-rata yang menolak bonus. Bonus ni kebanyakan dah kena berulang-ulang. Gula-gula semata-mata. Gula-gula semata-mata. Dia kejap ada, kejap tak ada. Baik. So benda ni kita orang takut benda tu ulang-ulang. Sebab pernah jadi beberapa kali. Okey. Hari satu negara ke? Macam mana? Bantahan satu negara ke? Satu negara. Satu negara bantah. Kalau kita boleh tengok memang satu negara lah. Baik. Grab punya pejabat tempat-tempat lain diorang kumpul lah. Untuk pihak Grab katanya dia ada perbincangan dengan negeri-negeri lain. Baik. Tapi kita tak tahu sebab dia tak dedahkan perbincangan tu. So kita tak tahu. Tapi kalau rata-rata kita tengok sini semua tak berpuas hati lah. Okey. Dek, ada yang kata hari tu tambang upah, kadar upah kan daripada RM14 dua tempat menjadi RM7. Ini satu dua order jadi RM7. Memang tak logik akal sebab kita orang hujan panas, kita orang redah. Hujan panas. Lepas tu tak berbaloi lah. Risiko kemalangan tu tinggi. Okey, terima kasih, Dek. Itu dia, kita dapat bertemu dengan seorang rider dan kita akan cuba bertemu buat lagi dengan para rider kita. Semua Grab! Hari ini kita datang dengan ramai untuk menyatakan ketidakpuasan hati kita terhadap perkhidmatan yang kita telah berikan. Ya, itu dia. Suara-suara daripada para rider kita. Saya akan cuba untuk mendapat sudut terbaik ya kawan-kawan. InsyaAllah saya akan cuba daripada luar tembok.
Di sini anggota keselamatan telah pun berkawal dengan rapi. Ya, itu dia. Anggota mengarahkan para rider masuk ke tempat parking yang disediakan. Terima kasih kepada semua rider. Satu suara daripada rider. Hidup Watai! Partai pasal jalan bang. Hidup pejuang! Tapi bagi saya, mereka perlu memberikan sesuatu yang terbaik untuk rider. Betul. Tanpa kami, Siapalah diorang? Kami cuma nyatakan ketidakpuasan. Itu dia, saya buat liputan daripada luar untuk lebih jelas apa yang disuarakan oleh para rider. Kita bukan nak malukan rider-rider semua dah besar panjang. Tak payah panggil ramai-ramai nak pergi sekat. Panjang jangan sebut. Cuma kita nak tahu bayaran yang diberikan kepada kita pada waktu sekarang ni sangat-sangat tidak berbaloi. Nak tanya rider, setuju ke tidak? Tak dengar bro, come on lah bro. Sekali lagi. Tak, betul tak? Tak setuju betul tak? Yo, macam tu akhirnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu antara luahan Otai. Mesej kepada pihak terkait dengan TPM. Mesej tak ada apa bagi saya. Mereka perlu. Baik, saya akan cuba lagi untuk dapatkan lebih gambaran kepada anda. Agak sukar sikit bergerak di sini dengan penuhnya para rider di sini. Ini adalah pejabat Grab. Kalau anda yang tidak tahu, terletak di Petaling Jaya ini. Hari ini ditutup sepenuhnya. Jom kita hampiri lagi. Apa ya? Ini salah seorang orang kuat Persatuan P-Hailing. Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Terima kasih Pak Tam. Baik, kepada yang baru mengikuti live saya bawakan hari ini daripada perkarangan pejabat Grab Petaling Jaya untuk bersama-sama dengan para rider kita. Rider yang kebanyakannya rider GrabFood hari ini atas usaha mereka untuk menyuarakan ketidakpuashatian mereka berkenaan dengan kadar upah yang tidak berbaloi. Hero ada banyak. Kalau pegang Interview dah. dah. Hah? Dah lah. Dah lah. Dia ada. Apa dia? Dia kalau pegang mikrofon Itu biskit. enggak boleh. Boleh, aku buka lah. Sebab kami boleh cerita. Kami boleh cerita yang kau yang suara. Okey, buka mak. Ken. Nanti nak bagi sana dulu. Ini suara Kak Adila. Ini suara Kak Adila. Ini yang PMX respon dia punya soalan dekat Petaling Jaya tu. Ya tak? Yang PMX kata Yang dia buat iPhone 6. ya. Okey. Kita bersama dengan Amy. Amy ini adalah merupakan seorang penghantar yang mencetuskan tindakan spontan daripada Yang Amat Perdana Menteri memanggil 24 syarikat pada waktu itu. Soalan di Padang, Petaling Jaya tempoh hari, Lot 10. Betul. Jalan 10, sorry. Okey Amy. Apa yang anda rasakan pada hari ini? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sejahtera. So memandangkan saya telah viral pada 7 hari bulan hari tu. Baik. Jadi saya bertanggungjawab baliklah untuk kehadapan sekali lagi untuk memberitahu masalah upah ni lah. So masalah upah ni telah berlaku sejak 2018 lagi. Jadi dia telah jadi tahun 2014 ni 2024 ni dia dah jadi masuk tahun yang ke-6. Okey. Saya juga akan highlight bukan saja P-Hailing, okey, tetapi E-Hailing. Okey. Mana P-Hailing tu motor, E-Hailing ni driver. Okey. Okey. Jadi saya telah buat hailing dan saya juga buat P-Hailing lah. Okey.
Jadi apa yang saya nak highlight pada apa yang berlaku pada tahun 2023, pada Januari tahun lepas 2023, okey. Syarikat telah menurunkan tambang sekilometer. Ini driver daripada 70 sen ke 25 sen. Okey. Kemudian YB Shiny pun ada highlight. Yang ni YB Shiny ni pada amanah. Kemudian Menteri pun ada respon. Dia kata dia minta APAD tanya kepada syarikat tersebut. Okey, kemudian beberapa minggu sebelum perjumpaan bulan 7 tu, antara NGO bulan 7 tu, beberapa minggu sebelum tu telah berlaku perjumpaan antara NGO dengan Kementerian Sumber Manusia. Okey, kemudian bulan 7 tu kita ada berjumpa PMX, mana kita dapat bantuan kali kedua. So pada masa tu saya macam ingin memberitahu masalah sebenar lah. So kita ada minta 3 permintaan. Yang pertama kita minta harga lantai 1 order RM7. Kemudian 2 order RM14. Kemudian latihan debate yang latihan debate, latihan dan sebagainya lah. Kemudian untuk TVET tu kita tengok PMX telah maksudnya dekat Pekeso kita dah tengok dah ada 1,000 latihan. Okey, tapi kita nak tengoklah maksudnya kalau latihan TVET tu macam mana dia punya pendapatannya lah. Maksudnya lepas training tu berapa. Okey, sama jugalah maksudnya kalau di tempat maksudnya kalau kita nak touch ke universiti juga. Kalau diploma ke universiti ke, berapa income selepas combo. Dia bukannya setakat maksudnya kerajaan panggil pelabur datang banyak-banyak, tapi kita tak tahu berapa pelabur tu nak bagi ke rakyat kita kan. Okey. Amy, boleh komen sikit tak? Sebab hari ni bertambah panas keadaan di sini, walaupun keadaan mendung, tapi situasi sepanas. Boleh komen berdasarkan senario yang berlaku ni di kiri kanan anda ni? Ini dia berlaku sebabnya kejatuhan. Kejatuhan harga berterusan. So disebabkan kalau kita tahu seperti yang tadi ada saudara tadi dah bagi tahu. Tadi ya. Baik. Okey, macam di parlimen juga ada seorang YB nama dia YB Larry. Okey, dia cakap dia tanyalah menteri untuk set harga lantai. Namun jawapan menteri harga lantai adalah kompleks dan tambang mungkin naik. Jadi tambahan pula dia boleh ubah kesesakan trafik cuaca, supply dan demand. Itu jawapan menteri. Kemudian apa yang menghampakan kita kita punya NGO kita ada propose cadangan Suruhanjaya sendiri, iaitu SEGIM. SEGIM ni maksudnya dia handle lah urus sektor industri handling ni. Maksudnya dia tentukan berapa harga dan sebagainya. Namun gagal. Yang mengecewakan semua pemain industri, rider dan driver. Suruhanjaya ini juga kalau kita tengok disokong oleh Datuk Zahid Hamidi lah. Kemudian Amy, anda rasa hari selepas perhimpunan yang saya jangkakan lebih 300 orang ni, apa yang harapan anda? Harapan dia supaya harga yang pertama yang paling penting sekarang harga lantai lah. Harga lantai macam yang apa yang saya cadangkan minimum RM7. RM7, 1.5 hantar, maksudnya 1.5 hantar, 1.5 ambil order tu, kemudian 1.5 hantar order tu. So total 3 km untuk RM7. Kemudian tambahan RM1 untuk setiap kilometer. Yang sekarang ni yang dia buat yang berlaku ni hari tu hari Isnin 16 Januari. Dia turunkan
daripada RM5 ke RM4 itu di KV. Di kawasan lain maksudnya lagi teruk lah. Ya, diorang ini lagi rendah. Baik. Kemudian di counter dengan dia katakan ada insentif kilometer. Maksudnya daripada 50 sen sekilometer ke 60 sen. Tu so naik 10 sen, tapi dia syarikat tak nak highlight yang diorang dah kurangkan harga base itu. Baik. Okey. Terima kasih Cik Amy. Ya. Baik, itu dia Amy ya. Amy ni adalah yang mencetuskan satu soalan tempoh hari sehingga mendapat respon daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Hidup Dubai. Hidup langkah Dubai. Hidup Jaya. Hidup langkah Dubai. YB Machang juga hadir pada hari ini. Itulah dia meriahnya pada hari ini. Bukan ada konflik di sini sebenarnya. Walaupun rata-rata rider kecewa, tapi mereka menyuarakannya dengan sewajarnya. Walaupun mungkin ada sedikit yang bertindak agak mendebarkan, namun begitu rata-rata mereka cukup bertoleransi. Lebih-lebih lagi bertoleransi dengan anggota keselamatan yang memastikan tempat ini selamat. Tidak berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Abang John juga ada di sini. Terima kasih Abang John. Okey, yang mana ada kertas? Yang mana ada kertas? Angkat sikit, yang mana nak tu telefon pakai handphone RM1. Apa dia? Baiklah. Yang kertas tu bagi YB pegang. Yang kertas tu bagi YB pegang. Kita kerjasama, yang mana ada handphone tunjuk macam tu. Red. Tunjuk apa? Baiklah saya. Baiklah. Okey, mereka sedang memaparkan kadar tambang yang cukup mengecewakan. RM4.80. Nampak? RM1 saja dalam 60 RM1. Itu tadi ya, saya buktikan kepada anda. RM1 kadar upah ini tahun 2024, bukan 2004. Hidup rider! Hidup rider! Baik, itu dia tadi sesi bergambar dengan YB Machang. Jangan sapati kami! Cari gambar apa? Ini tak jumpa kan? Anda perhatikan tadi saya paparkan ya, satu rider yang memaparkan tambang RM1 saja untuk jarak 6 km. Ini sungguh-sungguh memeranjatkan saya sebenarnya. Tengok sekarang. Kita akan cuba dapatkan lagi pandangan mungkin daripada kawan-kawan lain yang mungkin boleh berkongsi. Boleh kongsi. Okey, sahabat, siapa nama sahabat? Saya Azhari Daripada? Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Saya Azhari Azmi daripada Damansara Damai. Biasa saya punya lokasi area Damansara lah. Tapi sejak kebelakangan ini dia punya fair lah, pembayaran tu agak rendah. Tak berbaloi dengan kilometer yang kita pergi. Okey. Selain tu juga memang amat rendah lah. Dia kata nak untuk insentif dan sebagainya. Okey.
Dia kata nak bagi insentif dan sebagainya. Tapi kadang-kadang pembayaran tu pun tak semua akan dapat. Okey. Macam insentif tu pun dia ada pengiraan dah seminggu berapa. Macam saya sebelum ni bekerja. Tapi disebabkan apa orang cakap faktor ekonomi, saya pun buat Grab ni sepenuh masa. Sekarang sepenuh masa. Sepenuh masa. Okey. Dan disebabkan fare kurang ni rasa tertekan jugalah sebab kita banyak komitmen. Anak pun 3 orang, lepas tu kita nak bayar bulanan. Kereta, rumah lagi. Fare kurang tu berapa tu? Boleh jelaskan tak? Okey. Kalau satu fare tu kalau macam biasanya sebelum ni lah mungkin dalam RM5.50 ataupun RM6. Tapi akhir-akhir ni lah 2-3 hari ni start Selasa. Kira nak katakan start tahun baru lah. So makin mengarut. Okey, tak masuk akal. Satu order RM4. Abang bayangkanlah macam mana turun lah ya daripada RM5. Turun mendadak bang. Bukan kita nak buat cerita, bukan kita nak ni. Bagi orang dekat luar sana tu, yang mana tak tahu apa semua, dia ingat kita ni saja suka-suka. Kita tu semua berkumpul ni pun untuk kepentingan periuk nasi kita. Sebab kita kerja sendiri. Kita bukan kerja makan gaji. Kalau makan gaji cukup bulan dia orang ambil gaji. Betul. Okey? Kerajaan yang tanggung. Sekarang ni kita kerja sendiri. Fikir-fikirkanlah yang mana ada akal fikiran tu kan. Ni bukan marah tapi suara saya nak lantangkan. Okey? Baik, satu pertanyaan. Boleh. Kalau seandainya lah Perdana Menteri dengar suara abang, apa yang abang nak minta ni? Okey. Satu juga saya nak cakap. Yang lepas-lepas tu apa yang dijanjikan tu mana? RM7 dia mana? Okey. Jangan ingat rakyat di bawah ni bodoh. Okey. Kebanyakannya ada diploma, degree, ijazah. Okey. Dia akan gunakan juga pihak polis untuk menanggap kita lah. Kita rakyat ni. Tapi bila pihak berkuasa buat kesalahan, lepas tangan. Itu yang terjadi. Sebab undang-undang negara kita ni pun saya tegur sikit memang tak masuk akal. Tak masuk akal ya? Tak masuk akal. Contohnya sebab saya dulu pun pernah di lock up. Okey, 3 hari 2 malam. Sebab itu penginaian kepada saya lah. Dan lepas tu biasalah kita orang biasa kena gari dan sebagainya masuk lock up. Tapi bila kalau kita tengok orang atasan apa sebagainya, itu maklumlah. Masuk berita pun dia akan lepas dan sebagainya. Baik, hari ni saya nampak ada 300 orang lah lebih kurang. Apa komen? InsyaAllah apa yang kita suarakan, apa yang kita utarakan, sebagai Perdana Menteri, dengarlah kita punya keluhan hati rakyat. Dahlah harga barang meningkat, tak ada apa orang cakap, tak terkawal lagi. Okey. Dengan inflasi memang teruk sangatlah. Itu saya bagi pandangan saya lah peribadi, dan supaya kawan-kawan kita semua ni dapat kembali seperti dulu. Pembayaran tu adil lah. Balik kepada yang lama Sebab kalau dua order bang, dah ada tu RM6 lebih. Itu tak masuk akal. Sampai 3 order tu pun dah jadi RM11, RM10. Siapa nak kerja? Kita pagi balik malam. Itu je lah, insyaAllah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Azhari daripada Damansara Damai. Jauh beliau datang. Lebih kurang 20 km ke sini. Jauh mereka datang. Tapi kebanyakan rider-rider pada hari ini saya dapati tadi datang bukan hanya di Sisa PJ. Macam abang ni datang daripada Damansara Damai, daripada Ampang, daripada Rawang, daripada Kelang dan daripada Melaka juga ada tadi, Seremban pun ada. Alhamdulillah, satu sokongan yang cukup hebat diberikan untuk kebajikan mereka sendiri. Walaupun ada kata-kata sinis daripada sebahagian yang mungkin negatif, tapi abaikan yang negatif tu. Dan kepada mereka yang negatif ni, pesanan daripada kawan-kawan kita di sini, jangan berbunyilah senang. Duduk diam-diam kalau tak suka. Biar mereka buat kerja, tapi yang hasilnya adalah untuk semua. Itu dia pesanan daripada mereka. Ya, masih ramai lagi rider-rider yang terus masuk bertali arus. Masuk ke perkarangan kawasan Grab. Ya, Shopee pun support Okey, Shopee, Lala, adik-beradik. Ya, nama pun P-Hailing. Bila satu terkena, ada tempiah kepada. Ya, okey, baik. Okey, untuk yang baru, saya buat liputan di pejabat Grab Putrajaya, di mana pejabat hari ini ditutup 100% kepada semua urusan. Mungkin tu menghadapi sesuatu yang mengelakkan sesuatu yang tidak dijangka berlaku, dan begitu juga dengan kawalan keselamatan yang cukup ketat di sini. Kita nampak kelibat orang kuat NTUC. Kejap Suara SK. Gaduh. Baru sampai ni
Okey. Inai dulu. Okey, tak apa. Okey, nanti kita akan dapatkan komen daripada Setiausaha Agung MTUC yang baru sampai. Jadi kita biarkan dia ambil angin seketika. Ada uniform MTUC. Okey, nampaknya bukan seorang Okey, nanti kita temu bual setiausaha MTUC yang hari ini datang. Saya jangkakan memang melibatkan juga okey. Untuk pada waktu ini terkini okey, 3 orang saja dibenarkan masuk oleh anggota keselamatan kita, iaitu wakil persatuan dan juga beberapa orang lagi wakil pemandu. Yang lainnya tidak dibenarkan untuk bertemu dengan pihak pengurusan di dalam Pejabat Urusan Grab Petaling Jaya. Okey, liputan terkini di sini, keadaan cukup meriah dengan jeritan-jeritan daripada para rider. Bang, sekejap kasih abang ni masuk dulu bang. Dia pegang komen dia tak layan pun apa yang rider komen. Turun bawah. Betul lagi. Masa dia cakap tu, dia dah habis skrip. Apa yang dia cakap tu dah standby skrip. Dia dah standby skrip. Saya sumpah tadi saya tengok. Pagi tadi pukul 10 sampai pukul 11 dibuat live. Memang dia baca pakai skrip. Baca pakai skrip. Dia tak dengar luahan rider. Komen tu dia off. Sepatutnya admin Grab, sepatutnya CEO dia kena cakap, bukannya orang lain. Tak apalah, Edelinfo pun wakil Malaysia pun bercakap pun tak ada masalah sebenarnya. Ini bukan satu benda yang baru. Ini masalah lama. Tapi hari ini dia pusing balik. Bahawasanya insentif tu pendapatan utama. Padahal dulu dia janjikan insentif ini mingguan ini sebagai pendapatan sampingan. Tapi hari ini dah jadi pendapatan utama pula. Dia ambil daripada tambang harga tambang asal, dia letakkan dekat insentif. Katanya dia membantu. Katanya win-win situation. Di manakah yang win? Siapa yang win? Lepas tu duit itu je. Duit jarak jauh dia kata nak bayar lagi 20%, 30%. Hakikatnya tak dapat. Tak dapat 20%, 30% tak dapat. Okey, saya dengar tadi kebanyakan rider menolak bonus dengan insentif tu. Kenapa? Sebab apa? Kita orang nak pay asal kembali. Pay asal kembali. Nak tambang lantai sebenarnya. Dia akan pusing balik kat situ. Baik. Kerana insentif ini bersifat sementara. Baik. Insentif ini hanya diberi waktu peak hour, lepas tu pula waktu perayaan, waktu rider tak ramai. Itu sahaja. Bila rider dah normal, kembali normal, langsung benda tu hilang. Memang benda ni berlaku. Betul. Ya. Sebab dah 4-5 tahun ni berlaku. Benda yang sama. Benda yang sama. Kita soalkan ada pihak yang mengambil kesempatan kat kita, janji yang kita tolong kita. Lepas tu senyap, bisu. Bonus ni bukan yang semua dapat saja. Dia ada yang rider selepas pukul 12 malam pun ada masih rider yang jalan. Baik. So kalau kita tengok dalam tak adil. Pukul 12 malam sampai pukul 5 pagi jadi kita tak dapat apa, rugi. Rugi ya. So kita nak base earning tu balik RM5 kan. Dekat ke jauh ikut balik harga asal kan. Nak cerita dia paksa orang kerja lah. Dia paksa orang kerja. Betul. Paksa orang kerja. Saya pun hari tu ada dengar cerita bahawasanya YB Anthony Locke berkata dia nak merangka harga lantai. Dia nak apa? Ekosistem kita ni dia letakkan di bawah apart. Sekarang apa sudah jadi? Bila pun tak ada lah. Sekarang apa yang sudah jadi? Maruah sekarang tak ada lah harga ni. Bayangkanlah. Pandai yang membayar 5 sen. Mampu ni. Janganlah alang kita punya. Baik. Anggota kita, para rider sebenarnya cukup menyantuni pihak berkuasa kita yang mengarahkan ke tepian lah. Ini mengganggu lalu lintas. Okey, kita hormati para rider cukup bertoleransi dengan anggota keselamatan kita. Tak boleh lagi. Ini YB baru saja menzahirkan kata-kata semangat tadi. Terima kasih YB. Belakang kita ke belakang, depan kita ke depan. Alah, nak beli rambut palsu pun tak dapat. Itu luahan daripada sahabat kita. Nak beli rambut palsu pun tak dapat. Baik, ada lagi siri luahan rasa. Jangan kita gusar, tapi motifnya, tujuannya hanya satu, iaitu kebajikan berkenaan dengan tambang. Ini kunci utamanya. Selesai masalah tambang, selesailah semuanya. Betul kan? Okey, situasi terkini di Pejabat Perkarangan Grab pada hari ini. Saya jangkakan angka semakin bertambah melepasi 300 orang dah, perkiraan saya. Atas tujuan untuk menterjemahkan kekecewaan mereka.
Kita nakkan harga lantai asal. Apa nama? Sebut nama dulu. Saya Muhammad Rizal. Okay, saya berasal daripada Pelabuhan Kelang. Kita ni rider daripada Bukit Tinggi Kelang. Ya. Okey. Sekarang kita ni bukan persoalan pada tempat. Kita persoalan kepada hak semua. Satu Malaysia. Kita saja Lembah Kelang, tapi di luar saya sangat sedih sebenarnya dengan harga yang diberikan hari ini sangat teruk. Daripada harga lantai RM5 kepada RM4. Dulu dia berjanji, dia kata insentif mingguan tu sebagai pendapatan sampingan untuk rider-rider, tapi hari ini dia pusing balik. Dia mengatakan tambang lantai dikurangkan, dimasukkan dalam insentif. Ini tidak adil. Itu satu. Lepas tu pula yang masalah utamanya, apabila kita nak pergi pick up, duit pick up tu banyaknya dia tak bayar. Bila kita buat aduan, dia orang tak balas email kita dan dia diam saja. Betul. Saya ada tengok pagi tadi RM1. RM1. Duit tarik dia RM1.20. Sangat teruk. Adakah ini jenis penindasan zaman baru ni untuk kita? Di manakah menteri-menteri yang dulunya melaung-laungkan untuk membantu kita? Senyap begitu saja. YB Anthony Long, mana awak? Di waktu kita memerlukan awak, mana awak? Mana putih awak? Saya bukan apa. Kita berkumpul kat sini bukan untuk suka-suka bersantai, bukan. Kita nak perjuangkan kita punya hak kami. Itu saja. Saya berharap sangatlah kepada semua pihak yang berwajib, tolonglah kami. Kami dah susah sangat macam ni dah. Sampai merintih. Ke mana kami nak mengadu? Kami tak mampu nak mengadu. Itu saja. Terima kasih bang. Dekat sepatah bang. Jangan sampai kami juga motor. Itu dia suara-suara daripada rider-rider kita yang pada hari ini berkampung berhimpun di perkarangan pejabat Grab di Petaling Jaya ini. Kenapa bila buat sesuatu perkara tidak rujuk kepada rider-rider semua, kan? Kita ni semua ada yang full time, ada yang part time, tapi bagi macam saya full time terasa tau je. Betul. Full time lah sampai RM4 bila triple order jadi RM8 lebih pun ada. Betul. Macam saya pun ada juga buat tengah malam pukul 12 sampai pukul 5 pagi. Pick up pun kadang-kadang tak masuk akal. Betul. Sampai 13 km. Saya dekat Kelang boleh pergi pick up ke Shah Alam kan. Lepas buat kita macam ni, jadi saya rasa memang tak relevan untuk insentif apa bonus tu. Nak bagi tu biar ikhlas kan. Ini bila dah lepas waktu tu tak guna kita sebagai rider ni kan. Kalau boleh biar fair tu, best earning tu biar asal balik kan. Dia buat sesuatu implement perubahan langsung tak ada ambil beli rider. Dia hanya okey kita buat implement pada hari Selasa. Lepas tu kita terpaksa menanggung. Kita nak buat feedback dia tak bagi. Bila telefon dia tak angkat. Ini masalah besar ni sebenarnya. Kira Grab ni memang lebih kepada jual beg ke? Grab memang lebih jual beg ke macam mana kan? Rider terlampau ramai. Cuba stopkan pengambilan rider-rider kan? Stopkan pengambilan rider-rider buat sementara. Fokuskan kepada rider-rider yang ada ni. Saya tengok kalau dalam TikTok, perempuan boleh tengok TikTok ke, YouTube ke, apa ke, semua promo bagi tak mahu kan? Sedangkan hakikatnya rider-rider terseksa langsung sebenarnya. InsyaAllah saya dan rider-rider ni berharap semoga ada perubahan kan? Kita tutup tak semua. Masuk tanah pun RM1 lah. Macam mana yang kita buat ini? Itu saya minta kali ni Grab pandang untuk rider semua. Itu saya minta pada Grab. Bayar barang asal balik untuk rider semua. Kami berharap pihak berkenaan dapatlah membuka mata dan membantu rider-rider ni semua kan. InsyaAllah. Jangan cakap tak serupa bikin. Hidup rider!
Baik, itu tadi rakan-rakan penghantar meluahkan apa yang ingin mereka luahkan, bertempat di kawasan letak kereta yang disediakan khas pada hari ini. Ini sesi bergambar. Mereka santai-santai saja, walaupun ada kedengaran jerit pekik tadi yang kadang-kadang mendebarkan saya dengan suara mereka. Walau bagaimanapun mereka cukup santai, dan pada hari ini rata-rata warga penghantar mematuhi larangan-larangan yang telah pun diperjelaskan oleh pihak berkuasa, khasnya PDRM yang terdapat di sini. Sementara itu, wakil penghantar iaitu Encik Halim, Encik Abdul Hakim, Timbalan Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, berada di atas sana bersama dengan 2 orang lagi wakil. Hanya 3 orang saja yang dibenarkan naik ke atas berjumpa dengan pentadbiran Grab untuk menyampaikan. Baik, ada lagi jeritan di sana. Meriah, sememangnya meriah di sini. Jadi kalau ada rider-rider yang nak ke sini, pastikan ikut arahan yang ditetapkan oleh pengawal keselamatan dan juga PDRM yang di sini. Kita akan temu bual wakil penghantar yang naik ke atas berjumpa dengan pentadbiran, menyampaikan ketidakpuashatian mereka. Ini lagi meriah di sini. RM1 tambang. RM1 bang, RM1. Itu yang mendukacitakan. Ini tahun 2024, bukan 2004. RM1. Tanda KCC pun RM2. Tanda KCC pun RM2, betul. Itu 20-23A bang. 20-23A. Itu dia. Kita layan para rider kita hari ini. Kita hiburkan kesengsaraan mereka walaupun hanya untuk seketika. Keadaan cuaca mendung, tapi mendung yang bersesuaian, mendung yang menyelesakan pada hari ini. Tidak panas, walaupun sebenarnya situasi agak panas. Itulah keadaan cuaca pada hari ini. Jika kita mengimbau kembali 5 hari bulan 8 22 yang lalu, hujan lebat di kawasan ini, rider-rider kebasahan. Tapi hari ini mereka basah dengan peluh. Alhamdulillah, di atas sana walaupun mendung, tapi mendung yang menyelesakan. Okey, kita tunggu kelibat wakil penghantar selesai berjumpa dengan pentadbiran Grab di atas sana. Kita harap ada penyelesaian tuntas, pantas yang boleh diambil oleh pihak pentadbiran Grab dan tidak menunggu pemimpin untuk menyelesaikannya. Kerana sudah sedia maklum, seperti mana yang berlaku sebelum ini, memang ramai pemimpin yang cakna, tapi dengar abang ni kata dengar saja, tapi tak boleh selesai. Ya, itu dia. Okey, mungkin dari kat sini pertindihan yang tidak diketahui oleh kita menyukarkan, menyulitkan untuk sebarang keputusan berkenaan dengan peraturan P-Hailing dibuat. Muhammad Fakrul, saya terbaca anda. Assalamualaikum. Maaf tak dapat hadir. Muhammad Fakrul ya. Okey, saya terbaca komen anda di celah-celah komen-komen yang lain. Okey. Di sini para rider mohon, kalau anda tak dapat hadir, doakan mereka. Jangan kutuk mereka walaupun ada sebahagian yang seolah berpendirian negatif, tapi kepada yang berpendirian negatif ni harap diamkanlah. Diamkanlah kata-kata anda. Sekurang-kurangnya apa yang mereka lakukan pada hari ini di sini akan memberi kebaikan kepada anda juga. Ya betul bang, Muhammad Arif, rider Grab Negeri Sembilan hadir. Rider Grab Negeri Sembilan, Melaka, di selatan Perak pun ada tadi, Tanjung Malim. Baik, pemimpin kanan PDRM, ada sesuatu yang berinteraksi di sana dengan rider. Kita tak tahu apa butiran-butiran yang diperkatakan, namun begitu saya percaya hanyalah sekadar untuk
berkenaan dengan perhimpunan pada hari ini. Untuk setakat ini tidak ada kekecohan, alhamdulillah, dan saya percaya keadaan ini akan berterusan sampai tamat acara pada hari ini. Wah, saya terdengar dia minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bangun. Itu dia. Kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang prihatin akan sedia untuk mencari jalan penyelesaian secepat yang mungkin. Dan walaupun kita menyedari pada hujung tahun lepas Perdana Menteri ada mengadakan pertemuan dengan 24 syarikat P-hailing, namun begitu butirannya masih lagi samar-samar. Dan kita harap ada satu lagi yang lebih jelas dapat diputuskan menjelang perhimpunan pada 19/1/24. Faizal kata Anwar Ibrahim hadir. Ya, kita harapkan Perdana Menteri kesayangan kita ambil peduli berkenaan dengan isu ini. Golongan rider bukan sedikit, ratusan ribu yang beroperasi di negara kita, dan mereka di sini hanyalah mewakili sebahagiannya. Namun saya percaya mereka mewakili sebahagian besar daripada para rider yang berada di luar sana. Sekarang masuk solat pada asar. Ya, terima kasih sahabat yang mengingatkan. Ini 2 orang rider wanita kita. Kata tadi ada bukti RM1, betul? Boleh tunjukkan lagi? Okey, kita cuba membuktikan dengan lebih jelas. Tambang RM1 pada 2024, kadar upah. Ini anak kecil kita pun ketawa lah. Aduh, budak belanja. Kan kalau anak-anak mereka menyedari bonda mereka hanya menerima upah RM1 untuk jarak 6 km kan? Okey, ini anda nampak tuan-tuan? Okey, 6 km RM1 campur RM2.50. Jarak penghantaran 6 km Harga lantai RM1. Harga lantai RM1. Masya-Allah. 1 km pick up. Okey, jadi tidak ada yang sama-sama di sini, ditunjukkan oleh mereka dalam aplikasi masing-masing secara jelas. Jadi ini bukan satu rekaan, melainkan ianya direka oleh pentadbiran Grab. Berapa? RM1 juga. Nampak, bukan seorang sahabat-sahabat. Adik ni pun kena. Bonus pick up RM1. Bonus pick up RM1. Basic? Basic RM2. RM2. Oh, RM2 saja. Ya Allah. Tapi Tugas naik, fare turun. Mana? Apa dia? Okey, RM1 saja. Terima kasih, Dek. Nampak handphone lebih besar untuk menunjukkan kepada anda tambang memang RM1, bonus RM1, RM2. Kita lagi zoom bagi dekat. Ya. Okey, terima kasih sahabat. Okey, kita cuba hari ni rata-rata rider menunjukkan kadar upah RM1. Pada nilai, bukan di sini saja kan? Okey. Jalan BBNU. Ya, siapa duduk nilai mesti tahu. Siapa duduk nilai? Rider nilai hadir. Okey, dari nilai dari nilai. Okey, saya nak tanya satu soalan cepu mas lah. Kalau seandainya Perdana Menteri melihat anda bercakap pada ni, apa yang anda nak katakan? Mana janji sebelum ni? Kata 7, dapat 4. Kata 7 dapat 4 Minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Betul. Minta Yang Berhormat Perdana Menteri campur tangan segera lah. Campur tangan lah. Baik. Janji seminggu ni dah berapa bulan. Okey. Makin naik, makin turun. Makin turun Baik. Harga beras makin naik, fare makin turun. Tak adil. Tak adil kan? Yang dulu pun, yang RM5 dulu pun dah terasa. Ni lagi akan turun. Baik, komen sikit. Isu ni sebenarnya dah lama. Kalau masih ingat 5 hari bulan 8 22, di sini juga berkumpul. Masih belum selesai. Okey, tadi saya ada dengar rider-rider menolak bonus dengan insentif. Kenapa tu? Sebab tak semua orang boleh on masa insentif. Ada yang kena pergi ambil anak sekolah, ada yang masa kena pergi hantar anak sekolah. Sebab kalau dia on macam sebelum ni, lagipun kalau masa insentif order bukan ada pun. Saya dengar tadi ada yang minta kembali kepada kadar upah lama.
boleh ceritakan sikit. Kadar upah lama tu berapa? Macam mana? Upah lama yang sebelum ni daripada RM7. Okey. Turun kepada RM6. Turun Turun lagi. RM5. Sekarang RM4. RM4. Tapi anda dapat RM2? Ha? Yang ni dia bergantung kepada ID kawasan. Okey, ID kawasan. Tapi RM2 memang tak Sebab, sepatutnya. macam dulu saya buat kod saya berjaya apa semua kan. Okey. Yang tu dia under Klang Valley. Okey. Yang tu fare dia tinggi sikit lah. Okey. Kalau macam belah Nilai, Kuantan, Kedah, fare dia lagi rendah. Sebab demand kurang. Okey. Dari segi kos boleh ceritakan tak kos? Berbanding dengan upah. Kos. Tayar, minyak. Tak berbaloi kan? Kurang lah. Kurang. Dulu pun dah terasa. Sekarang dia buat macam ni lagi terasa. Seminggu sekali kena servis motor. Aduh. Sebulan sekali ataupun 12 kali kurang-kurangnya rantai satu set. 2 bulan kurangnya tayar. Tayar pun dah buat berapa bang. Sekarang musim hujan. Pakai tayar biasa. Apa bahaya. Bang? Baik. Okay. Macam tu je lah. Okay, hari ni saya perhatikan lebih kurang 300. Apa pandangan yang hadir? Yang hadir ni saya nak ucapkan terima kasih lah. Kita perjuangkan hak kita. Baik. Sebab kita bergadai nyawa atas jalan nak hantar order customer. Betul kita kerja. Tapi macam saya bulan 10 baru ni pun baik accident orang. Aduh, baik. Okey. Bila tak boleh kerja terasa. Lagi-lagi kita buat full time. Baik, terima kasih. Okey, sama. Okey, daripada Nilai sahabat kita. Baik, salah seorang tadi mengatakan Pekeso kena bayar. Betul? Pekeso wajib untuk e-hailing dan juga e-hailing. Tidak sunat lagi, wajib bayar. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2024 ini 10% hanya untuk petugas e-hailing dan juga e-hailing. Manakala 90% ditanggung oleh kerajaan. Namun begitu kita masih menunggu bila ianya akan bermula. Okey, Mr. John. Ya, saya. Ramai orang kenal anda. Katakan benda berkenaan dengan pada hari ini. Saya rasakan lebih 300 ni. Okey. Sebenarnya isu ni isu berulang. Baik. Ya, 3-4 kali isu yang sama tak selesai. Baik. Kerajaan pun dah bertukar sebanyak 3 kali. Baik. Dan harap kali ni bukan kita minta tapi diwajibkan rasanya. Itu bukan satu badan kawaselia. Okey. Hanya itulah jalan penyelesaian. Itu saja. Terima kasih. Itulah ringkas padat. Kerana Encik John dah sedia maklum dengan isu yang melanda e-hailing. Tiada kesudahan. Jadi kunci pada hari ini mudah saja. Kunci pada hari ini adalah kadar upah. Selesai kadar upah, selesailah perhimpunan mereka. Ataupun terhentilah perhimpunan secara ulang-ulangan sebegini. Okey, tiba-tiba keadaan cuaca panas membahang pula. Tadi mendung, tiba-tiba panas. Mungkin merasai denyut nadi kepanasan para rider kita. Kita masih menunggu lagi kelibat Encik Hakim, Timbalan Presiden Persatuan Penghantar e-hailing Malaysia, yang bersama dengan 2 orang lagi, 3 orang saja yang dibenarkan untuk menemui pentadbiran Grab di atas sana bagi menyuarakan apa yang ingin disuarakan pada hari ini oleh mereka. Mungkin tidak lama, mungkin hanya seketika tadi, dan kita akan dapatkan ulasan daripada mereka apa yang diperbincangkan di atas sana. Jangan tahu. Jual sikit macam mana nak naik? Jumbo. Oh. Mak. Abang pada mana? e-hailing FM. Oh, PIA. Oh, ya. cantik. InsyaAllah. Saya follow. Follow. Okey, boleh. InsyaAllah. Walaupun di penghujung ya, tapi masih ada lagi rider-rider kita yang masuk ke lokasi ini. Dan itu dia. Itu dia kelibat wakil rider kita turun daripada pejabat Grab
dan mereka mungkin membawa buah tangan yang diingin-inginkan oleh para penghantar kita. Harap-harap begitulah. Kalau bukan durian yang mereka bawa, harap-harap adalah sekurang-kurangnya apple. Kita tunggu apa keputusannya. Jap. Okey, sana okey. Tolong dekat sana. Laluan. Siapa yang nak lalu? Siapa yang nak lalu itu je. Panas. Tolong buat berita untuk yang kes ni. Di mana Hakim? Lelong. 1,100. Mana wakil? Mana wakil? Mana wakil tadi? Wakil orang tadi mana? Apa ni dapat? Okey. Apa cerita? Mana wakil tadi? Kita tak nak. RPM mana RPM? RPM. Kapatan lagi. Mana RTM mana? Ha? RPM. Oh, ingat RTM. Ada yang minta RTM. Okey, kita tunggu penjelasan daripada Encik Hakim. Hakim. Pegang tu. Apa pegang tangan je boleh? Pegang tangan. Pegang boleh. RPM. RPM seorang. Siapa mic lagi? Nah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan pimpinan NGO daripada Persatuan Rakan Pantai Malaysia, Rakan Penghantar Melaka dan wakil Rakan Pantai Kedah tak dapat hadir. Dan juga kepada rider-rider yang menganjurkan protes ini. Tahniah kepada anda semua. Okay. Saya kira ini menunjukkan bahawa kita mempunyai satu semangat silaturahim yang sangat-sangat kuat. Alhamdulillah. Okay. Apa yang berlaku pada hari ini juga sebenarnya bukan sebab kita hebat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah bagi keizinan. Okay. Allah bagi keizinan, Allah tolong kita. Okay. Jadi saya terus kepada perbincangan dengan pihak Grab, iaitu Encik Thomas pada sebentar tadi. Jadi seperti mana yang kita tahu, isu hari ini adalah melibatkan isu best fare yang telah dipotong dan akan digantikan dengan bonus serta insentif. Dan kita tidak bersetuju dengan skim baru yang Grab tawarkan kepada kita. Okey. Jadi perbincangan tersebut, pertama, kita minta agar best fare yang lama dikembalikan semula untuk Lembah Kelang, yang ini RM5 untuk 2 km pertama. Okay. Yang pertama saya minta. Yang untuk luar Lembah Kelang RM4.50 untuk 2 km pertama. Okay. Itu untuk best fare, perbincangan pertama tadi. Yang kedua, perbincangan berkaitan dengan pick up bonus 60 sen dikekalkan. Dan juga ada aduan daripada rakan penghantar daripada GrabFood yang mana ada segelintir yang tak dapat pick up bonus tersebut. Dan kita minta mereka semak kembali dan liaise dengan CS betul-betul supaya tidak timbul pick up bonus itu tidak dibayar kepada rakan-rakan pantang GrabFood Malaysia. Okey, yang kedua. Dan yang ketiga, kita bincang berkaitan dengan double triple order. Okey. Saya nyatakan kita ada point A, iaitu vendor, point B rumah pertama, point C rumah kedua. Saya minta
bahawa untuk rumah yang kedua itu dikira daripada vendor. Okey, bukan daripada rumah pertama ke rumah kedua. Okey. So ini yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan cancellation order, terutamanya yang melibatkan cash on delivery, COD, yang mana permasalahan besar yang berlaku, return back payment terlalu lama. Okey, kita minta mereka ambil juga feedback ini dan tak nak lagi berlaku sampai berhari-hari, berminggu-minggu payment itu dikembalikan semula. And then berkaitan dengan charge perkhidmatan delivery fee, yang kita dapat tahu bahawa kadang-kadang bila kita tanya pengguna, mereka bayar, contoh ni contoh RM8, tetapi bayar dekat kita RM4 je. Betul Berlaku betul tak betul? Betul. Jadi kita ajukan persoalan kenapa perkara ini berlaku? Adakah pihak Grab ada mengambil sedikit hasil daripada bayaran tersebut ke syarikat? Ini pun akan dimaklumkan juga nanti, akan disiasat jugalah. Dan yang terakhir berkaitan dengan isu ada segelintir rakan-rakan rider kita yang mana tiba-tiba ditamatkan perkhidmatan atas sebab rekod jenayah. Betul tak betul? Betul. Ada kes kat situ Kita minta pihak Grab sedikit bertimbang rasa dekat situ. Sebab kadang-kadang ada berlaku sedikit kekeliruan di antara rekod jenayah yang telah kita lakukan lepas, mungkin tidak berapa besar. Kan? Jadi tidak adil kepada rakan-rakan kita yang mungkin sebelum ini ada rekod jenayah tetapi tidaklah terlalu kritikal rekodnya, tetapi tidak boleh dibenarkan berkhidmat untuk Grab. Jadi benda itu juga akan diberi perhatian. Okey, untuk makluman, perbincangan tadi disaksikan oleh beberapa pegawai polis yang terlibat dan kita juga minta pihak, sebenarnya saya minta pihak Grab yang cakap dengan tuan-tuan benda ni. Sebab saya tak nak jadi hanky-panky. Tapi mereka kata atas sebab alasan tertentu mereka tak boleh nak bagi announcement ni lah. So kita minta, dia minta so kita minta dia keluarkan notification dekat Grab. Tu pun saya tak pasti lagi dia akan buat tak buat, tapi kita minta tolong monitor lah dan maklumkan kepada rakan-rakan ada ke tak ada. And then saya minta benda ni diselesaikan dalam tempoh 5 hari waktu bekerja. Sebab dia kata saya minta dia feedback bila benda ni boleh selesai. Okey, dia cakap dia pun tak boleh nak bagi kepastian. Itu biasalah. Okey, so saya minta dekat dorang 5 hari untuk dorang selesaikan isu ini, untuk perbincangan dengan pihak manajemen tertinggi. Dan sekiranya benda ini tidak diselesaikan mengikut apa yang kita minta, insya-Allah kita akan turun lagi pada minggu hadapan. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Okey, itu saja. Putrajaya. Kita ke sini dulu. Kita akan buat yang lebih besar lagi. InsyaAllah. Lagi ramai. Kapan jadi? Okey 5 hari Maksudnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau tak ada apa-apa, kita berkumpul lagi pada macam ni. Okey. Setuju Okey, itu saja. So, mereka tak boleh buat keputusan. Mereka kena berbincang dengan pihak atasan. Mereka faham akan masalah yang berlaku. Abang cakap yang kalau tak dapat keputusan tu, abang tak datang balik ke geng abang. Saya dah cakap. Dia akan selesaikan secepat yang mungkin. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Memandangkan rider-rider ni tiada persatuan menyatukan rider-rider ni, ada tak? Okey, sebenarnya kita dah ada persatuan. Okey. Persatuan Penghantar PHL Malaysia. Okey. Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar, Persatuan Rakan Penghantar Melaka dan Persatuan Rakan Penghantar Kedah. Okey.
Jadi yang mana Melaka berurusan dengan Persatuan Negeri lah. Dan kita akan liaise bersama dengan Persatuan Perpaduan dan Persatuan Penghantar PLN Malaysia. Wakil kita cakap, hari ini juga dia akan sampaikan ke atas. Ya, wakil tersebut hari ini akan sampaikan ke atas melalui sistem. Melalui sistem. Jadi, insya-Allah kalau tak ada apa-apa yang berlaku, yang perempuan berlaku, insya-Allah boleh tak boleh kita kumpul lagi sekali. Okey. Dan kalau tak berjaya juga, kita ke Putrajaya. Boleh tak boleh? Okey. Jumaat. Okey. Kalau sebelum hari Jumaat tak selesai, hari Jumaat kita berkumpul di tempat yang sama, waktu yang sama. Boleh tak boleh? Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdul Hakim. Itu tadi kenyataan daripada wakil penghantar, iaitu Timbalan Presiden Persatuan Penghantar Malaysia, Encik Abdul Hakim, mewakili sebahagian besar rider-rider yang berada di sini untuk menyuarakan hasrat apa yang mereka inginkan diselesaikan pada hari ini. Namun begitu, pihak pentadbiran Grab dimaklumkan tadi tidak dapat membuat keputusan pada hari ini, dan di pihak penghantar memberi kata dua, mesti selesaikan sebelum 5 hari atau siri himpunan ini akan diteruskan pada hari Jumaat minggu hadapan. Saya akan cuba untuk mendapatkan tadi daripada orang kuat MTUC. Saya cuba mencari beliau di mana untuk mendapatkan sedikit komen daripada MTUC. Untuk setakat ini saya gagal mengesan. Tadi kelibat beliau ada di sini. Sebab ini amat penting kita nak dengar juga apa pandangan MTUC selaku badan organisasi yang berkait rapat dengan tenaga kerja. Baik, untuk kawan-kawan kita dah sampai ke penghujung sebenarnya. Ke penghujung apabila telah pun disampaikan tuntutan para rider melalui 3 orang wakil penghantar, diketuai oleh Encik Abdul Hakim yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Syafiq Ahmad kata sambung cedok kata. Saya masih mencari sebenarnya kelibat MTUC ataupun mereka telah pun menghilang sebelum ditanya. Ini mohon maaf kalau saya tak dapat mengesan kelibat MTUC di sini. Tadi ada saya kelihatan, tapi ya, Abang Yasin. Abang Yasin juga ada. Ramai yang mungkin anda kenal di sini. Baik, akhirnya para rider kita perhatikan meninggalkan perkarangan pejabat Grab, pejabat yang memberikan mereka sumber rezeki, satu persatu meninggalkan lokasi di tempat mereka berkumpul pada hari ini. 300 orang lebih saya jangkakan rider berkesudian untuk meluangkan masa mewakili rakan-rakan mereka yang tidak dapat hadir ke tempat ini.
beratur mereka dengan berdisiplin satu persatu, tidak melanggar peraturan di sini untuk keluar daripada kawasan yang dihaskan untuk meletakkan kenderaan oleh pihak berkuasa, pihak keselamatan yang mengawal tempat ini seawal perhimpunan ini. Bermula dari 4 petang tadi, bergema di seluruh kawasan pejabat Grab ini dengan jeritan rakan-rakan penghantar P-hailing yang mendesak sesuatu diambil oleh pihak berkuasa kita, khasnya kerajaan, untuk memantau menyelia situasi yang berlaku dalam P-hailing. Inilah yang kita inginkan. Jika ada perhimpunan sekalipun, patuhlah pada anggota keselamatan yang sudah pasti mereka bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan semua, bukan hanya kepada rider tapi juga kepada kaki tangan Grab dan juga lain-lain. Okey? Masih ada di sana kedapatan. Kita ucapkan terima kasih kepada tuan pegawai kita daripada IPD Petaling Jaya. Baik. Usia Sungai Wei. Okey, tuan, bolehlah komen sikit tuan? Bolehlah tuan. Jangan. Okey. Okey, tapi hari ni okey tuan. Sambutan. Jangan. Baik. Bagus, semua bagi kerjasama lah. Semua bagi kerjasama. Okey, sepatah dua kata daripada Tuan Lim, daripada PDRM kita, yang berterima kasih kepada para rider yang cukup berdisiplin pada hari ini. Seperti mana mereka berdisiplinnya di jalan raya, patuh pada segala peraturan. Terima kasih bang. Okey, terima kasih. Baik, setelah anda dengar tadi pengumuman daripada wakil anda, apa yang anda fikirkan? Sekarang ni kita orang cuma fikirkan perubahan yang sebelum ni. Kita orang nakkan balik yang asal. So harap pihak GrabFood boleh bagi jawapan secepat mungkin. Okey. Tadi ada kata tadi, kalau tak ditunaikan dalam tempoh 5 hari, himpunan seperti ini akan diadakan lagi. Mesti. Dan saya yakin ramai lagi akan datang. Baik. InsyaAllah. Okey. Terima kasih, Dek. Itu dia, kita dapatkan sepatah dua kata daripada rider-rider kita. Tersenyum Cik Kak ni. Senyum telah mampu. Walaupun di dalam hati membara. Tapi itulah dia, para rider kita sentiasa sabar. Kena kental. Jiwa kena kental. Betul. Apatah lagi? Rider perempuan pun kena kental. Rider perempuan pun kena kental ya. Baik, itu dia rider perempuan kita hari ini. Pak Tam, terima kasih. Dia tak ada masa panjang untuk bersulai. Dia bagi 10 minit. Bagi 10 minit. Okey, saya kira sudah cukup sampai di sini. Saya buat liputan kepada anda-anda yang mungkin di hujung siaran boleh melihat kembali apa yang kita paparkan. Ini Cik Amar, salah seorang pemimpin persatuan. Saya ada jual. Saya ada jual. Ini apa ni? Nur Coca-Cola. Nur Coco, sorry. Yalah budak Mana? Dah besar dah budak Mana? Pakai baju kurung. Dia dulu kecil. Oh, dah besar. Okey, baik. Produk. Balik. Belilah produk orang kita. Baik, sebenarnya ini pesanan daripada Presiden yang mengharapkan anda jangan mengharap rezeki daripada kadar upah, tapi buatlah kerja sambilan yang lain. Okey, terima kasih. Ni Cik Yasin. Okey. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Saya pun nak balik dah ni, sebagaimana rider-rider kita balik. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih kepada yang mengikuti live AB Hailing FM pada hari ini. Saya berada di perkarangan pejabat Grab di Petaling Jaya. Okey, di sini hari ini alhamdulillah saya jangkakan lebih daripada 300 rider kita yang hadir pada hari ini untuk menyuarakan hasrat hati mereka yang tertekan dengan kadar upah yang menjadi kunci utama kepada apa yang mereka usahakan dalam tugas sebagai seorang rider P-hailing. Kuncinya satu saja, kuncinya kadar upah. Jika kadar upah berbaloi diselesaikan, selesailah masalah himpunan ini. Dan ingat kata daripada wakil penghantar tadi, mereka beri 5 hari kepada 5 hari kepada pihak Grab untuk menyelesaikan isu yang mereka tuntut pada ini. Jika gagal, kata dua, mereka akan berhimpun lagi dalam hari yang sama, waktu yang sama, minggu hadapan. Okey? Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf atas kesilapan, mungkin kekurangan saya. Yang baik itu datangnya daripada ilahi, yang sebaliknya adalah daripada kelemahan saya di sini. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada rider, terima kasih kepada pengawal, terima kasih kepada anggota polis yang bertugas pada hari ini. Alhamdulillah, dekat sini aman, tenteram, tidak seperti yang dijangkakan sebelum ini. Terima kasih semua.